saat dia hantar. Baru 1 saat dia hantar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Razdan, Ustaz Syafiq. Kita sedang bersiaran di online dalam page audio kuliah. Patutnya kita bertiga, ada tiga. Seorang lagi Ustaz Fadil, Ustaz Alindin. Dia ada lewat sikit. So kita tak buang masa lagi. Saya terserahlah pada majlis ni, pada moderator kita Ustaz Razali untuk teruskan perbicaraan kita malam ni. Silakan Ustaz Razdan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara jadi double lah bro. Dia ganggu. Ya. Ataupun saya keluar. Ustaz Syafiq dengar dia double tak? Testing. Ustaz dengar suara nak tak? Dengar okey. Dia tak double. Maksud tadi kat Abang Abu punya device tu. Okay, baik, kita mula lagi sekali. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحيكم بتحية إسلام تحية مباركة من عند الله تحية إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpahan rahmat serta inayah dan kasih sayang daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala izinkan juga untuk kita bersama-sama berkumpul secara atas talian, yang mana insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ni menjadikan kita ni termasuk dalam kelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan, kebaikan dalam pada melazimi majlis ilmu insya-Allah. Walaupun tak boleh duduk secara bertalaqi depan, kita harap dengan cara duduk secara Allahumma salli ala Muhammad secara live ni pun dikira juga sebagai mengimarahkan taman-taman syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah yang saya sangat kasih pada malam ni ahli panel kita. Sepatutnya ada 2 orang ahli panel, tapi yang lagi seorang belum lagi kunjung tiba. Jadi kita kenalkan dulu ahli panel yang pertama. Ahli panel yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq Yusof bin Ghani. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat ke? Baik, sihat. Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Berseri-seri. Macam mana orang Al-Ustaz semua? Alah, duduk dalam rumah lah. PKPD. Tak boleh pergi mana. Allah. Rabbuna yasahil insya-Allah. InsyaAllah, amin. Jadi alhamdulillah, Ana setiap kali tengok Ustaz Syafiq ni selalu tanya-tanya macam mana nak buat pergi janggut tu naik panjang tu. Ana dah simpan janggut lama ni, tak naik. Duk fikir juga ni PKP ni nak buat bisnes dengan tonik janggut ke apa. Boleh tak? Boleh laku. Boleh insya-Allah boleh laku. Boleh laku. Tonik Ustaz Syafiq Yusof, Ustaz sayang. Tonik J. Allah. Jadi alhamdulillah Ustaz, malam ni kita mula lewat. Jadi mula lewat, anda tak mau panjang sangat lah untuk mukadimah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk tajuk forum kita pada malam ni iaitu tajuknya adalah COVID-19 dan Al-Aqsa.
apa sikap kita. Jadi sebab petang tadi kita punya penyelaras program WhatsApp personal tadi dia kata, Ustaz malam ni apa saja yang boleh pakai, tunjuk kata sokong Palestin tu pakai. Jadi tu yang siap pakai tanjak, siap pakai muffler kan. Muffler ni Ustaz dah berapa Tanjak. beli tadi Ustaz? Dah fikir kan nak keluar pergi beli pun tak jadi tak ketahuan nak tahun ni pun. Tapi yang paling mahal sekali tanjak tu. Tanjak lah. Ni tanjak Tanjak ni Palestin. tanjak ni dia hasil daripada abang mak yatim. Kalau orang kat Ustaz ni kenal orang panggil dia Ahmad selalu. Dia ni orang lama, dia ni dia buat tanjak untuk kerabat dulu, untuk sultan pun dia buat. Jadi hasil tangan dia ni memang setakat ni kalau siapa dah kenal hasil tangan dia tak mau dah orang ni buat. Dia punya seni dia tu lain macam. Baik. Kami nak kena dapat satu orang tu. Boleh Ustaz, nanti kita post. Nanti saya tag abang mak yatim insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah Ustaz. Jadi untuk tajuk kita pada malam ni, kita ambil bersempena dengan keadaan semasa iaitu COVID-19 dan juga dengan yang baru-baru ni lah, saudara-saudara se-Islam kita di Al-Aqsa sana yang baru saja berlaku peperangan dan kemudian dikhianati pula perjanjian gencatan senjata yang memang kita tak rasa pelik pun sebab bukan kali pertama Zionis Yahudi ni duk buat perangai tu, Israel ni. Yang banyak kali lah tu yang bila mereka duk hantar kata Israel letak gencatan senjata pakat duk sonok, kita pakat beringat lah sebab Yahudi ni memang kita kenal. Mereka ni tak pernah tepat janji dan sebelum ni yang sentiasa duk langgar perjanjian gencatan senjata ni pun mereka ni jugalah. Kemudian mereka pun duk kata mereka ni bangsa. Jadi atas sebab tu, atas semangat persaudaraan kita, jadi kita pun nak menyemai juga rasa kasih sayang sesama kita ni. Nak menunjukkan yang sebenarnya walaupun hari ni negara Islam tu bersempadan, tapi kita nak buang sempadan tu dengan menyatakan sokongan kita kepada saudara kita di Palestin sana lah. Jadi atas sebab tu kita buat tajuk malam ni iaitu tentang COVID-19 dan Al-Aqsa. Dan kita nak cerita sikit apa sikap kita yang patut kita perbetul yang patut kita buat lah. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang pertama. Soalan ni sepatutnya dia ada untuk 2 orang ahli panel. Tapi sebab malam ni Ustaz seorang ni kan. Ana selamat lah pasal Ana moderator kan. Teringat sangat jadi moderator malam ni. Tu impian setiap berceramah tu. Impian. Ana bila dia kata Ustaz minta jadi moderator, Ana on je. Pasal moderator tak ada masalah. Tanya Baik. Okey, baik Ustaz. Jadi soalan kita yang pertama insya-Allah. Okey. Jadi soalan yang pertama, negara Malaysia telah menghadapi wabak COVID-19 melebihi tempoh setahun. Kalau kita kira ni dah setahun lebih Ustaz lah. Dikira dah menuju dah menuju kepada nak anniversary masuk kepada anniversary tu dah lepas dah. Jadi dah nak menuju ke fasa tahun yang kedua dah. Dan kalau kita lihat pada situasi semasa ni, kita boleh cakap yang keadaan ni masih lagi tak terkawal. Dan sekarang ni kalau kita tengok hari ni saja kes dah naik sampai 7,000 lebih. Kan, dan dijangka boleh naik sampai ke 10,000. Maksudnya dah makin hilang kawalan ni. Baik. Jadi boleh tak kalau Ustaz jelaskan sikit apakah punca utama yang menyebabkan kita ni sebenarnya masih lagi terus diuji dengan wabak penyakit COVID-19 ni? Dan apakah saranan Ustaz dari sudut pandang agama kita, iaitu agama Islam, agar masalah ni, masalah COVID-19 ni Allah Subhanahu Taala sudi untuk angkat dan selesaikan buat kita lah. Jadi itu soalan untuk Ustaz yang pertama. Jadi silakan dengan segala hormatnya Ustaz untuk menjawab persoalan yang ada. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada moderator Al-Fadhil Ustaz Rashdan, gandingan panel yang belum hadir lagi insya-Allah dan menunggu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang bersama-sama dengan kita live pada malam ni, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita respon
kepada soalan yang bertanya berkaitan dengan apa yang berlaku ni adalah Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, seperti mana yang kita sedia maklum, bukan negara kita sahaja, seluruh dunia mengalami satu masalah yang sama. Masalah itu adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19 ni, rata-rata lah. Dan kesannya tu dari semua aspek dan semua sudut lah. Bukan kata kesan tu dari segi politik, kesan tu dari segi ekonomi, kesan tu dari segi sosial, kesan tu dari segi agama sendiri pun ada sedikit sebanyak kesan dia dengan penutupan masjid dan sebagainya. Jadi pertama sekali dalam isu dan permasalahan ni kita kena yakin bahawa qaddarallaha ma syaa fa'ala. Semua yang berlaku kat muka bumi ni adalah ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ajak pada kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, macam mana dia ajak oleh Allah Ta'ala Al-Quran, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sadaqallahul azim, surah At-Taubah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan ditimpa kepada kamu sebarang benda, sama ada benda yang seronok, benda yang sedih, apa sahaja, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah dicatat dan dituliskan dalam qada dan qadar kita, apa yang berlaku pada kita. Dan pandemik ni, apa yang berlaku ni adalah, ialah dari segi mata kasarnya kita berpunca daripada negara China dengan pemakanan mereka, lepas tu dia mula pergi ke negara-negara yang lain, dan penyebaran tu berlaku dengan keadaan semua tempat. Semua tu kita boleh cakap sebagai alasan lah. Ada macam-macam lah teori konspirasi ni. Ada yang kata mereka reka lah, mereka saja buat, mereka nak cari vaksin, nak cari duit dan sebagainya, macam-macam. Jadi ala kulli halnya, apa yang kita boleh faham, ini semua adalah ketentuan daripada Allah SWT. Walaupun apa sahaja manusia buat, walaupun apa sahaja manusia plan nak buat, semua tu masuk dalam wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu plan, kamu rancang buat satu benda, kita balik semua ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin apa yang berlaku kat muka bumi ni ada dua konsep dia. Satu yang Allah Ta'ala sebut sebagai rahmat kepada kita. Sebab apa rahmat? Sebab kadang-kadang ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tu, kita nak, kalau kita nak tahu ujian tu dia rahmat ke dia bala. Kadang-kadang ada satu benda yang timpa dekat kita, kita pun tak tahu sama ada benda tu baik, patut ditimpa ke atas kita ke, atau dia tak patut timpa ke kita ke. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok di hujung kesan apa yang berlaku. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar pada kita sesuatu benda, dan tujuan Allah Ta'ala hantar ni adalah untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kita, apa saja benda yang Allah Ta'ala hantar mai ni, sebenarnya konsep Allah Ta'ala, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan pada manusia sikit daripada sebahagian daripada azab besar pada hari kiamat nanti adalah untuk manusia kembali pada Allah SWT. Kalau dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita boleh kembali pada Allah Ta'ala, taqarrub dengan Allah Ta'ala, dekat diri dengan Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan ini adalah sebahagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala hantar mai, ujian nak meningkatkan martabat satu orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau datangnya dengan ujian-ujian macam ni pada kita, menyebabkan kita makin jauh diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan banyak benda-benda yang buruk yang berlaku dengan kita hari ni, ujian-ujian ni, maka itu sebenarnya adalah sebahagian daripada azab yang Allah Ta'ala timpa kepada kita, kerana setiap orang dia tak sama sudut pandang dia menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia tak terima, dia tak sama sudut pandang dia. Maka bukan sikit lah orang yang Allah Ta'ala bagi ujian pada dia dengan tak ada kerjanya, dengan bercerainya, dengan bergaduhnya, dengan Allah. Baru ni masa PKP 1.0 Ustaz, ada seorang muslimat lah. Muslimat, dia duduk main kuliah apa semua bagus. Dia pun tak tahu suami dia, sikap. Jadi bila berlaku PKP ni baru dia sedar ada satu sikap suami dia ni. Suami dia ni, mana dia nak abang kat saya pun dia jadi susah nak cakap, menangis-menangis berulang-ulang kali cakap. Saya tanya tak apalah, cakap lah, kau terkongsi lah, apa-apa saya boleh bagi pandangan. Dia kata suami dia ni minat dengan anak dia, hak sulung dia.
minat tu minat tu minat tu bukan minat biasa, minat ke arah yang songsang lah kita kata. Anak dia tu anak perempuan, anak tingkatan 2. Dia kata malam-malam tidur, anak dia riau kat rumah, lari masuk dalam bilik. Jadi dia kata macam mana Ustaz? Dia pula, suami dia pula jadi, start PKP jadi pemalas. Kerja tak mau, malas duduk di rumah. Jadi nak keluar seorang. Nak keluar seorang, takkan nak tinggal suami dia dengan anak dia, dengan adik dia dekat rumah. Bawa adik anak dia. Masalah bila bawa anak dia, polis pula marah. Polis kata tak boleh bawa seorang apa semua. Jadi macam-macam masalah. Jadi benda-benda ni kita bila tengok, kita akan lihat macam mana gaya kita menghadapi semua ujian-ujian ni adalah merujuk kepada tahap keimanan kita pada Allah Ta'ala. Dan kita ingat Allah Ta'ala uji kita sekadar kemampuan kita saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi sesuatu yang lebih daripada kemampuan orang tu nak usung benda tu. Anak kita umur dia berapa tahun? Baru umur dia 2 tahun. Kita beli rambutan sekilo, kita akan buat apa? Kita akan ambil beberapa tangkai rambutan tu yang kita beli sekilo tu, dalam 3-4 tangkai bagi kat tangan dia. Sebab itulah umur dia, itulah kemampuan dia untuk bawa benda tu. Seorang bapa yang pandai, dia tak akan bagi beras 10 kilo beras jati pada anak dia 2 tahun. Tu bapa bengong nama dia. Kemas, keras budak tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Alim dan Hakim, Maha cerdik, Maha bijaksana. Allah Ta'ala tahu sejauh mana nak bagi pada manusia. Hari ni, ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan teruk. Ada orang yang masa PKP ni dia bertambah kekayaan dia, bertambah kemewahan dia dengan bisnes-bisnes tertentu dia, dengan saham dan sebagainya. Maka kita melihat apa yang kita boleh bantu orang yang kurang daripada kita. Ada orang yang tak ada kerja, ada orang yang yalah Allah uji dari segi, terutama segi kewangan dan sebagainya. Kita ada lebih sikit, kita bagi pada dia, kita bantu dia, kita bank in dia. Supaya walaupun kita ni tak menerima nasib sama macam dia, tapi kita berada di kasut dia. Maksudnya kita berada di situasi dia. Semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita hari ni, tujuan dia apa? Supaya kita dekat dia, kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak hikmah-hikmah bila kita dengan PKP, PKPD, PKPB dan sebagainya ni, maksudnya kita ada banyak ruang masa dengan keluarga kita. Mungkin tak banyak masa dulu dengan isteri kita. Dulu tak banyak masa dengan anak-anak kita. Jadi kita boleh rapat dengan mereka, spend masa dengan mereka dengan lebih banyak lagi. Dan anak-anak pun walaupun di luar tu dia tak ada. Yalah, anak-anak di sekolah tak boleh main co-curriculum bola, tak boleh takraw, tak boleh. Jadi dia ada satu benda yang dia boleh sembang dengan bapak dia, boleh duduk dengan isteri dia, dengan mak dia dan sebagainya. Dan banyak juga hikmah-hikmah yang kita tengok di sebalik ujian Allah Ta'ala ni menimbulkan banyak bakat-bakat terendam yang ada dalam diri suami dan isteri. Selama ni suami dia pun tak tahu dia pandai masak. Dia suami dia sendiri tu pun tak tahu dia pandai masak. Satu hari dia tolong isteri dia kat dapur. Dia tahu hampir tepi sikit, memang aku buat. Tak tahu menjadi dia masak dia tu. Dia pula terkejut. Dia pun terkejut. Dia tahu ada bakat terendam. Lama terendam. Isteri dia kata, abang masak pula. Daripada mula masak tu, sampai open order lah, apa buat macam-macam masak lah. Mantap lah. Ada hari suami dia open order. Ada hari isteri dia open order. Bakat-bakat lawan masak. Hantar aku masak, hantar. Ada banyak bakat rupanya yang ada dalam diri kita. Sedap tak sedap, dengan COVID, dengan ujian Allah Ta'ala ni, kita lebih menjaga kebersihan diri kita. Dulu tak pernah fikir, seumur hidup kita tak pernah fikir pasal face mask tak banyak. Face mask pun dulu 70, 80 sekotak. Lah main hina. Lah hina RM6 sekotak. Tu pun dia merayu, beli 2 dapat RM5. Beli 2 dapat RM5 setengah. Allahu Akbar. Kita pun pandai jaga tangan, pegang bersih. Kalau kita pergi mana-mana pun kita tak izin anak-anak kita pegang sebarangan benda kat kiri kanan semua tu. Dari segi kebersihan. Sebenarnya Nabi ajak kita banyak ada benda-benda sebelum ni. Jadi bila jadi benda ni, itulah antara benda yang kita nak peringat kita bila kita nak keluar rumah, kita jangan tinggal Bismillahirrahmanirrahim tu. Walaupun tak keluar rumah, kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim tu kita selalu baca. Dan nombor 2, saya sarankan dalam round pertama ni, sebagai cadangan yang kedua, adalah kita rajin-rajin baca surah Al-Falaq. Mu'awwizatain lah. Qul Allah, Qul Al-Falaq, Qul Rabbin Nas. Kalau kita rajin baca surat tu semua ada dalam tu. Tapi tak apalah kalau kita terlepas pandang, kita boleh juga baca surah 3 Qul tu boleh. Sebab dalam tu ada apa? Al-Falaq tu ada min syarri ma khalaq.
daripada kejahatan semua makhluk cipta Allah Ta'ala. Jangan tinggal tu, dua tu. Dan nombor tiga, jangan tinggal adalah hadis yang Nabi SAW ajak pada kita, doa, Allahumma inni a'udzubika, kita baca a'udzubika kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku minta lindung dengan Allah SWT, dengan kalimah Allah Ta'ala yang maha sempurna daripada semua kejahatan makhluk ciptaan dan yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Yang ni COVID ke corona ke semua ni makhluk Allah Ta'ala lah. Jadi kita banyak tawajuh dan kita doa pada Allah SWT. Kita ingat ada kebaikan dia, dan saya tak tahulah dengan keadaan sikap kita hari ni, akulah lebih mudah saya rasa dengan kalau vaksin tu kita pergilah buat. Jangan kita dengar dia tu cakap, dia ni cakap, dia tu cakap, dia ni cakap, sehingga menyebabkan huru-hara jadi dalam masyarakat. Supaya kita dapat buat sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan kita ni lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sempena COVID ni. Itu saja Ustaz sebagai round pertama mukadimah kita. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas jawapan, penerangan yang saya kira cukup santai tapi sampai insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, jadi antara poin-poin yang Ustaz Syafi sebut tadi, bila mana Allah timpakan ujian ni, sebenarnya tujuannya tak lain tak bukan adalah antara dua sebab ya. Sebab hakikatnya yang mengatur segala-gala kebaikan, keburukan dalam kehidupan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kata duduk atas dunia ni sebagai hamba, kita kena sedar satu perkara, kebaikan bagi seseorang hamba dan keburukan bagi seseorang hamba tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita punya i'tiqad kita. Kita tak boleh kata kita ni jadi punca kepada masalah semata-mata. Maksudnya kita lah punca semata-mata. Tak. Semuanya pada ketetapan Allah belaka. Cuma kita diajar untuk meletakkan kebaikan itu di sisi Allah dan keburukan itu di sisi kita. Kerana kita ni taraf hamba ya. Jadi bila kata hamba, mana boleh mulia? Mestilah kena hina. Jadi yang tak elok tu kat kita lah. Tapi apapun hakikatnya tetap daripada ketentuan Allah terhadap diri kita. Sebab tu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang, saya ringkaskan mafhum dia. Matan dia agak panjang saya. Jadi Allah SWT dalam mafhum daripada hadis tersebut, Nabi SAW beritahu bila mana dia hidup atas dunia ni, seorang hamba ni, Allah meletakkan bagi dirinya kebaikan. Dan amalan dia semasa hidup ni, orang kata apa, dia punya teruknya amalan keburukan ni sehingga menyebabkan dia dengan neraka ni kira-kira sahasta. Tapi sebab Allah dah tentukan kebaikan untuk diri dia, maka mati dalam keadaan husnul khatimah menyebabkan dapat dia syurga Allah Ta'ala. Dan adapun orang yang Allah dah tetapkan keburukan untuk diri dia, dan kemudian kira-kira jaraknya dirinya dengan syurga itu kira-kira sahasta, dekat sangat lah ni, punya baik sungguh. Dan hujung dia tu sebab Allah kata, hang ni takdir hang buruk. Jadi maka atas sebab tu bila mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Nak menunjukkan kita ni tak ada kuasa langsung untuk menentukan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Tak ada langsung. Tak ada daya upaya langsung atas diri kita ni. Jadi kita kata Tuhan zalim lah macam tu Ustaz. Tak, Allah tak zalim. Hak zalim tu kita juga. Sebab pengetahuan dah ada, tapi tetap juga sombong dengan Tuhan. Jadi rupa-rupanya Allah SWT, segala-galanya ni, kalau ikut kata guru saya, hak tak kena ni semua dekat makhluk belaka. Dekat Tuhan ni semua kena belaka. Jadi betul pun betul kat dia, tak betul pun betul juga kat dia. Jadi hak tak betul tu duduk kat siapa? Kat kita. Kan? Jadi bila Allah timpakan ujian macam ni, kita pun macam Ustaz Syafi sebut tadi, yang seorang perempuan pergi mengaji, diuji dengan suami yang macam tu, tiba-tiba banyak faktor lah. Mungkin kita boleh fikir suami dia telah stres ke, Allah tarik hidayah daripada suami dia ke, kita tak tahu. Sebabnya benda berkaitan dengan hati ni masalah yang paling berat sebenarnya untuk kita bincang. Dan sebab tu kita tak boleh senang-senang menghukum orang atas kesilapan yang dia buat, sebab kita tak tahu kisah di sebaliknya, dan kita tak tahu apa yang dia lalu sebenarnya, kita tak tahu. Dan sebenarnya kalau kita pandang elok-elok, Allahumma salli ala sayyidina, COVID ni sebenarnya banyak membuka mata kita tentang hakikat kehidupan dunia, dan kita patut bersyukur
Kerana Allah letak kita dekat zaman ni. Zaman yang kalau siapa yang ada iman dalam hati ni, insya-Allah lah, dia boleh selamat ke akhirat. Sebab dalam keadaan yang sekarang ni Allah tunjuk dengan nyata dan jelas dunia ni bukan milik siapa-siapa. Jadi kalau kita kata COVID ni orang buat, kalau Allah tak izin, tak jadi Ustaz tau. Kan? Kita kadang-kadang tu kita ni terlalu pegang sangat dengan konspirasi bagai semua kan. Sampai kita mengenepikan hak Allah Taala. Tu bahaya. No? Punya kita nak kata Dajjal ni hebat sampai kita lupa Allah tu Maha Berkuasa. Jadi kisah Dajjal ke, konspirasi ke, apa tu semua tu hanya sekadar pengetahuan sahaja. Bukan sebagai pegangan kita nak kena pegang sampai berasa gerun sangat. Jadi tujuan Allah turunkan ujian COVID ni, Allah SWT Muhammad, dua sebab. Nah, ini poin saya ambil pada poin Ustaz Syafi tadi. Sama ada nak menjadikan kita dekat dengan Allah ataupun nak menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi segala-galanya dalam kehendak Allah belaka. Jadi kita kena berasa takut lah. Tuhan bagi ujian, nak buat apa kat aku ni? Nak bagi aku makin dekat dengan dia ke? Nak bagi aku makin jauh dengan dia? Jadi sebab tu saya nak petik kata-kata guru saya, setiap hari bila bangun tidur ni, kita jangan duk fikir apa aku nak buat hari ni. Tapi kita kena fikir apa Tuhan nak buat kat aku hari ni. Bangun tidur pagi-pagi, kita fikir tu. Hari ni Tuhan nak buat apa kat aku hari ni. Sebab sebagai hamba, kita kena berasa gerun dengan tipu daya Allah. Ini bahaya. Tipu daya Allah. Kita kata tipu daya iblis ya. Allah pun ada tipu daya dia. Dan tipu daya Allah ni maha hebat. Kerana kehebatan yang ada pada Allah Ta'ala tu. Jadi atas sebab tu, setiap hari kita kena berhati-hati. Fikir, aku bangun hari ni, Tuhan nak buat apa kat aku. Jadi kalau kita fikir macam tu, insya-Allah kita boleh meletakkan diri kita ni dalam perlindungan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu tadi Ustaz Syafi kongsikan, amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Cuma saya nak tambah sikit Ustaz. Boleh tak? Bismillahilladzi tu kita baca setiap kali lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali. Jadi lepas subuh 3 kali, insya-Allah Allah akan lindung kita daripada subuh sampai ke asar. Dan lepas asar kita baca 3 kali, Allah akan lindung kita dari lepas asar tu sampai ke subuh esok. Jadi kita amal yang tu. Ni amalan ni saya ambil pada guru saya aja. Jadi dia pesan gitu. 3 kali baca dia kata. Yang 3 qul tu pun sama juga. Dia amalan dia kita baca kalau nak keluar rumah, sebelum keluar pintu rumah tu kita baca siap-siap 3 qul tu sebelum langkah keluar rumah. Baca baru masuk kereta. Kalau terlupa dah keluar rumah baru teringat, masuk balik dalam rumah, langkah kaki balik. Masuk baca dulu baru langkah kaki keluar. InsyaAllah sepanjang perjalanan tu Allah Ta'ala lindung kita insyaAllah. Jadi baik. Jadi itu sikitlah perkongsian untuk soalan kita pertama. Soalan yang kedua Ustaz, ni nak kira round kedua ke nak kira soalan kedua? Kalau kita berdua, kira round kedua lah. Kalau ada seorang Ustaz panel seorang lagi, kalau tak ada, kita kira ni kira buah penamat jawab dia. Allah. Letih Ustaz tu. Ada 6 soalan ni. Okey, baik. Kita akan buat sekali lagi pula untuk balance soalan tu. Baik Ustaz. Jadi kita kira round kedua lah. Jadi sebab soalan ni, kalau ikut tu, soalan semua pada saya kira penting lah. Tapi kita ambil hak paling penting lah Ustaz. Untuk soalan yang kedua ni, pusingan yang kedua ni, iaitu tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru ni berlaku peperangan antara Zionis dengan Palestin. Jadi bila berlaku perang antara Zionis dan Palestin ni, kalau siapa yang memerhati dan dia menjadi orang yang berfikir, dia akan nampak sebenarnya kalau kita kata umat Islam hari ni, lebih-lebih lagi yang terutamanya yang di Malaysia ni lah, kalau kita kata umat Islam hari ni adalah umat Islam yang mementingkan diri sendiri. Sebabnya kalau kita tengok kesan daripada COVID ni Ustaz, kebanyakan kita dah hilang dah sifat peri kemanusiaan tu. Kebanyakan kita dah banyak memikirkan tentang diri sendiri. Kita dah mula tak menghiraukan orang sekeliling. Jadi sebab tu baru ni saya jumpa dengan tuan guru kita Ustaz, iaitu Ayahanda Ustaz Ahmad Rizal. Saya ziarah dia hari tu lah sebab PKPP tu. Saya pergi ziarah dia. Dia bagi tahu tentang sembahyang jarak dia dah. Jadi pasal apa Tuhan buat Allah tak izin kita sembahyang rapat hari ni dia dah. Sebab Allah nak bagi isyarat satu
Hampa semayang rapat selama ni pun hati hampa tak bersatu. Jadi hari ni aku tunjuk kat hampa, berpecah belahnya hampa ni, aku tak izin hampa semayang rapat. Jadi dan kesan daripada semayang renggang yang terlalu lama ni Ustaz menyebabkan kita ni dah makin tak menghiraukan antara satu sama lain lah. Dia punya sifat, kalau bahasa motivasinya kita kata sifat empati. Dia bukan simpati tau, dia empati. Empati ni dia meletakkan diri pada tempat seseorang tu. Macam contoh, macam kita tengok cerita Hindustan dulu lah Ustaz. Tengok babak sedih, kita pun teriak sekali tu. Tu dia panggil empati. Dia kalau simpati Lah dia lain. Korea Ustaz. Lah Korea. Saya tengok Korea sedih. Kan, tengok jantan tu riau dengan dia riau sekali. Tu dia empati tu. Maksud dia rasa dia duduk kat tempat kawan tu. Macam dululah arwah nenek saya, dia tengok cerita Hindustan. Bila orang nak pukul belakang, dia jerit tu belakang orang nak pukul tu. Macam dia duduk dalam movie tu. Kan? Kita jenuh gelak tak? Jadi empati tu dah makin hilang, kita kata macam tu. Tapi baru-baru ni bila kita tengok keadaan perang Palestin dengan Zionis baru ni Ustaz, alhamdulillah bantuan yang dihantar oleh umat Islam daripada Malaysia ni boleh tahan banyak, berbelah-belah juta, puluh juta agaklah kita kira. Dan tu sunatnya membuktikan yang sifat empati dalam diri kita ni masih lagi belum menghilang sepenuhnya. Cuma Ustaz, permasalahannya di sini lah, bila mana kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan kita hari ini lebih mengutamakan untuk membantu saudara kita yang jauh. Tapi dalam masa yang sama kita mengabaikan kesusahan saudara-saudara Islam kita yang duduk di sekeliling kita. Dan bermula dengan adik-beradik kita. Jadi macam Ustaz tahu lah masalah-masalah sekarang kan. Kadang-kadang adik-beradik ni bila susah, orang pertama dia cari kawan-kawan. Dia tak cari adik-beradik dah. Walhal yang sepatutnya yang dia cari adik-beradik dululah, kita kata kan. Macam kita kecil-kecil dululah nak coklat, kita tak minta kat jiran sebelah, kita minta kat mak kita dulu. Kan? Pasti kita tahu dah minta kat mak mesti dapat. Tapi macam lah ni dia dah tak jadi macam tu dah. Adik-beradik dia lupa adik-beradik. Dan kalau adik-beradik ni kaya sekalipun, dengan kawan dia boleh bagi duit banyak. Tolong. Hang susah ke? Aku tolong. Tapi bila main dengan adik ni, Allah kadang nak bagi RM10 pun berkira. Itu yang jadi cerita Alibaba Bujang Lapuk tu Ustaz. Bagi segantang beras, minta balas balik 2 gantang. Kan? Jadi Ustaz, minta Ustaz urai sikit Ustaz tentang sepatutnya macam mana kita buat. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang berlaku sekarang ni. Kalau dalam pada peperangan hak berlaku ni, kita boleh simpati, empati dengan mereka. Tapi kenapa dengan saudara Islam sekeliling ni kita tak boleh buat, dan apa solution yang boleh kita buat sama-sama untuk baiki masalah ni Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Baik. Pertamanya kita ucapkan tahniah lah pada rakyat Malaysia. Saya rasa dalam 17 juta Ustaz kita buat kutipan baru ni. Dan negeri paling tertinggi, ranking paling hebat sekali iaitu kepada Terengganu, lebih pada 3 juta lah. Lepas tu Kelantan, lepas tu Kedah. Lepas tu bakilah negeri-negeri yang lain lah. Pulau Pinang saya tengok duduk ranking nombor 4. Paling banyak sumbangan yang kita sempat bagilah, alhamdulillah. Kalau kuliahnya, apa yang berlaku pada kita kadang-kadang tu kita banyak benda yang kita buat tu, kadang-kadang kita tak perasan benda tu tak berapa tepat dan tak apa kena. Contohnya kita bagi tahu, di dalam bulan Ramadan kita menghargai anak-anak yatim ni. Ada yang bawa mereka pergi hotel, bagi makan kambing, bagi makan kumbang, macam-macam kat mereka. Ayam golek, ayam gelik semua bagi mereka makan. Tetapi masuk saja bulan Syawal, mereka ini kembali menjadi anak-anak yatim selama 11 bulan. Seolah-olah mereka ada bapa dan mereka ada mak hanya sebulan sahaja. Lepas pada tu silap bulan jumpa di traffic light pun tak kenal. Aku kenal Ramadan sahaja. Lepas pada Ramadan tak kenal. Demikianlah kadang-kadang kita ni, kita tak tahu mana satu nak didahulukan, mana satu nak dikemudiankan. Kadang-kadang dalam gairah kita nak menderma, gairah kita nak berinfak tu bagus, alhamdulillah. Tapi kita ada satu benda kita lupa apa dia. Yang itulah dia bayar hutang member kita. Hutang member kita, hukum dia wajib. Bayar
hutang member kita hukum dia wajib. Menderma, infak, tak kira lah untuk mana-mana pertubuhan ke, pembinaan masjid, surau dan sebagainya, dia jadi sunat. Kalau kita tak derma, tak jadi masalah. Yang pentingnya tu bayar hutang. Kerana orang yang bayar hutang, kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kulla zanbihi illa dain. Atau kama qala SAW. Semua dosa orang yang mati syahid ni bersedia diampun oleh Allah Ta'ala kecuali benda yang melibatkan dia hutang dengan orang. Jadi sama jugalah kadang-kadang kita ni, tetapi kalau kita nak infak dan sebagainya, afdalnya kita nak bagi zakat ke, nak bagi derma ke, afdalnya adalah adik-beradik sendiri. Kita tengok dalam list kakak kita ke, abang kita ke, kok ada siapa-siapa susah, bantu dia dahulu. Tetapi kalaulah derma untuk jihad dan sebagainya yang mai, katalah contoh, kita hutang kawan tu RM1,000. Kita nak derma tu RM10. Tak apa lagi lah. Jangan derma tu lebih banyak daripada jumlah hutang yang kita buat. Atau jumlah keperluan adik-beradik kita yang lebih memerlukan dengan jiran-jiran kita, boleh bantu juga. Kalau kita nak kira, kita tak boleh derma macam ni. Kita tak boleh derma andai sekiranya di negara kita, di kampung kita, memang tak ada siapa bagi bantuan dekat dia. YB tak pernah mai, ataupun NGO pun tak pernah mai. Dia memang susah teruk lah. Memang tak ada siapa buat, tak layan terus. Kita tahu benda tu, kita pergi derma juga luar negara. Yang tu satu kesalahan. Tapi ada orang bantu, bukan tak ada. Jabatan Kebajikan bagi kat dia RM450 sebulan. UZ zakat bagi, NGO terkejut tergempak ada. Raya baru ni pun YB masuk nama dia dalam list. Adalah dapat beras ke apa yang tu, tepung apa semua. Ada juga duk dapat bantuan. Maka dalam situasi tu, tak salah kalau kita sekali-sekala isu-isu macam ni mai, kita derma infak fi sabilillah. Tapi dalam kegairahan kita menderma sini, menderma di sana, itulah kita letakkan satu keutamaan yang lebih penting lagi tu. Prioriti yang utamanya adalah berkaitan dengan adik-beradik kita. Yang lebih penting lagi pada tak tak? Mak dan bapak kita. Kalau kita anak lelaki, kita tak kahwin lagi, maka kita kena jaga mak bapak kita. Katalah kita dah kahwin dah berkeluarga, maka tambah tanggungjawab, nama dia adalah isteri. Dapat pula anak, tanggungjawab kita bertambah, kena bagi nafkah kepada anak kita. Kalau ada satu lagi isteri, contohnya, kena bagi nafkah lagi tambah. Keluarga bertambah besar lagi. Tapi, dalam tambah, ada satu je takkan hilang daripada bila-bila. Selaku anak lelaki, mak dan bapak masih bawah tanggungjawab kita. Jadi baru ni tengoklah banyak video-video viral tu, pakcik tu umur 70 tahun nak. Tak tahu Ustaz dapat ke tak? Pakcik tu umur 70 tahun. Dia tanya dia anak kat mana. Dia pun diam macam tu. Dia tak apalah, dia dah banyak kerja. Saya ada pengalaman Ustaz berkaitan dengan kita tak apa ambil tahu dengan mak bapak ni. Saya kadang-kadang kita zaman tak COVID ni lah, kadang-kadang kita lalu di RNR. Saya selalu juga abang, di samping kita cek minyak hitam, di samping angin bagi penuh. Salah satu benda nak selamatkan kita dalam perjalanan ialah kita derma pada orang. InsyaAllah Allah bagi mudah perjalanan kita. Antara orang yang bagus kita nak derma ni, pakcik-pakcik di RNR tu lah. Raya-raya pun dia kerja. Kalau kita ikut logik kita dengan umur 60 macam tu, tak payah kerja lah pakcik. Anak-anak semua ada lebih kurang tonton bagi duit sikit ke. Ya handuk tang ni lah apa semua kami bagi. Patutnya anak tu merajakan mak bapak ketika tu. Tapi tak apalah. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang tua-tua yang dia jenis ketegak nak kerja. Dia dah kerja lama. Dia jenis syok tak suka duduk rumah. Dia suka pergi buat kerja tu. Okey, kalau macam tu tak apalah. Bukan sebab dia susah. Sebab dia hobi. Dia enjoy dengan kerja dia. Yang tu kita tak boleh kata apa. Yang ni memang kerja nak cari duit. Saya jumpa. Adalah kat tangan tu bagi sikit macam duit raya. Dah habis pergi tandai apa semua tu. Dengan turun berhenti Sat. Sampai di RNR Gurun tu. Berhenti jumpa pakcik tu. Duduk lepak pegang kayu tu. Pergi pakcik. Nah. Ajar sembang dia. Nah, saya bagi duit raya kat pakcik. Dia terkejut tau. Dia kata, siapa budak ni yang tak kenal dengan janggut-janggut main bagi kat aku duit raya pula.
Tak apalah pakcik simpan lah. Sihat ke? Oh sihat ke? Ni habis pukul apa saja kita pun sembang dengan dia. Dia kata, saya pukul 6 balik lah. Dia tahu, raya semua macam mana? Anak-anak ni dia duduk tunggu kapal petang. Saya pun dia jadi macam tak fikir pergi cakap benda macam tu. Cakap je benda tu, dia diam. Dia tengok satu arah tau. Dia tengok kat bahagian bawah kat lantai tu. Dia kata, tak apalah. Mereka masing-masing ada kerja kot. Nanti ada masa mereka balik lah tu. Dia cakap gitu. Tapi masa dia cakap gitu, air mata dah bertakung lah. Di mata dia. Dia cakap tu dia jadi macam, dia sebab tau. Mungkinlah dia ingat, hang ni satu budak mana aku pun kenal pun dah, berhenti tengah jalan, bagi duit kat aku. Anak aku yang aku bela pada kecil, tak pernah ingat aku, duit pun tak nak bagi. Tak tahulah. Tapi dalam mata dia tu, kita nampak ada ribuan benda yang dia nak cerita dekat kita. Dalam mata dia tu, ada banyak benda yang dia nak luah dia benda. Tapi kita pun, yalah, tak mau nak kacau emosi dia pagi-pagi, dia perlu duduk kerja gitu. Tak apalah pakcik, saya doakan dia balik lah apa semua tu. Kira-kira dia pun macam malas sembang lah. Bukan satu tau pakcik macam ni. Banyak pakcik-pakcik macam ni, makcik-makcik macam ni. Yang kadang-kadang mak dan bapak diabaikan. Yang ni kita rasa macam banyak ustaz yang di luar ni kadang-kadang dengan anak isteri berkira, dengan member ni belanja bukan main ni isakan. Open table, buat tom yam lah, buat ikan siakap 3 rasa lah, macam-macam belanja. Balik rumah dengan isteri dia. Tak kira time pula. Itu tak nak kira time. Tu Pukul kira berapa pun tak apa. boleh hang miss call lah. Mereka puji sikit lah. Hang ni boleh lah bawa kami pergi kedai tu sedap. Oh, itu apa nak lagi kan? Jom. Janji dia suka kawan-kawan dia puji dalam Facebook. Dia tahu kami tak pernah jumpa orang pemurah macam ni. Isteri dia kat rumah baca muntah. Ada satu kes ustaz sampai juga dekat saya ni, kahwin dengan isteri. Isteri dia nurse. Dia menikah dengan isteri dia. Sengaja dia cari penjawat awam supaya dia boleh buat loan. Dia jenis geng motor besar. Jenis minat beli motor besar. Tapi duit tak ada, kerja tak ada, malas balok lihat. Dia cari mana isteri yang kerja kerajaan yang dah agak berumur, yang orang tak mau kahwin dengan dia. Dia pun mendekati lah, guna ayat jiwang lah, punchline lah apa semua tu. Dapat. Tujuan dia menikah siapa dia? Supaya nak gunakan slip gaji isteri untuk dia buat loan untuk beli motor. Beli motor besar. Lepas tu, dia suka pergi tour lah. Pergi sampai ke Thailand, pergi sampai ke mana-mana jajah, baling lah apa semua tu. Tujuan dia nak bagi sumbangan pada siapa? Anak-anak yatim, madrasah, tahfiz. Siapa? Geng-geng bikers ni lah. Dia ni. Geng bikers bagus. Dia ni hantu ayak ni. Dah lah pinjam, dah lah beli motor loan isteri. Dah lah minyak isteri punya. Duit hak dia nak pergi bagi sumbangan tu pun dia pergi pau bini dia juga. Allah. Lepas tu ambil nama dia. Nama dia tangkap gambar ni mak tahfiz lah apa semua. Oh, kami seronok update Facebook. Isteri di rumah baca muntah 4 kali. Dia kata duit aku, loan aku bayar, motor aku bayar, nama aku siapa aku tak tahu. Hang yang dapat nama, dia habis duit 3-4 hari pergi jalan sana, kat seminggu tu balik mai. Pau lagi isteri dia. Aku tak ada dia. Hari-hari minta duit nak percaya dia. Padahal kan percaya dia, duk matek gitu. Yang ni lah kadang-kadang yang berlaku dalam masyarakat kita tu, yang dia tak tahu mana aulawiyat lah, mana benda satu yang dia nak letakkan depan. Tapi dalam isu-isu Palestin ni, kalau kita nak derma tak salah, boleh, tak apa, tak ada masalah. Cuma macam itulah, kalau jumlah kita ada, kita rasa boleh kita bahagikan antara lebih utama mak bapak kita. Baru ni kita bagi duit ayah berapa? Saya bagi 500 ustaz. Okey, derma Palestin, derma saya bagilah RM51. Okey lah. Tak apa, tak ada masalah. Kita bukan, benda ni bukan selalu. Dia main bila-bila sekali dia main, kita boleh derma, tak apa, tak ada masalah. Macam kita nak pergi Mekah lah. Macam kita nak pergi Mekah, kena settlekan hutang kita dulu. Tapi hutang bank, hutang kereta, hutang motor, hutang tu tak ada masalah. Boleh pergi sebab memang dia akan potong gaji kita. Dia dah tahu dah, dia nak bagi kat kita hutang, maka kita boleh pergi. Tak ada masalah. Jadi sama juga lah isu-isu Palestin apa semua ni, derma, infak sebagainya. Tapi yang ala kuliahnya kita bagusnya kita perhati elok kiri kanan kita siapa yang ada. Sama juga untuk masjid-masjid. Kita cadangkan untuk masjid-masjid pengurusi jawatan kuasa yang sama-sama dengan kita pada hari ini. Tolong tengok Ustaz madrasah tahfiz yang ada dekat Korea kita. Banyak saya tengok kadang-kadang masjid ni dia perasan surau ya. Betul. Surau tu betul dah. Tapi ada pusat-pusat pengajian.
ada orang buka macam tempat ustaz ni ada satu, macam adalah benda-benda orang buka pusat pengajian kecil-kecil ni, kalau boleh bagusnya ada jatuh kosong mai jenguk sama, tengok apa jadi, apa cerita, supaya bukan sahaja masjid boleh sebarkan ilmu pada orang. Macam kita sini mungkin masjid AJK semua kadang-kadang tak pandai nak buat ni, streamyard lah apa semua tak pandai, tapi dengan sumbangan yang mereka bagi kat pusat-pusat pengajian macam kita duk run macam sekarang ni, maka kita boleh buat program-program online apa ni semua ni, boleh memberi faedah pada masyarakat. Maknanya duit yang orang bagi pada masjid tu dia bergerak, dia berjalan juga, dia tak beku. Sepanjang PKP ni dia taklah keras dia di situ je. Ada juga faedah dan manfaat yang boleh kita ambil sepanjang daripada tempoh-tempoh tu. Itulah kita katakan sebagai respon pada soalan tentang apa yang moderator Fadil Ustaz Rashidin tanya pada saya pada malam ni, insyaAllah. Saya serahkan balik kepada Al-Fadil Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas penerangan yang cukup padat. Baik. Jadi ala kulihal kesimpulan pada Ustaz Syafiq sebut tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina, dalam keadaan kita ni membantu saudara-saudara se-Islam kita macam Palestin sana tu, kita tolong tu nampak kecil RM1 lah. Tapi tu kalau ikut di sisi Allah Ta'ala tu, kita dapat pahala macam mana mujahidin sana pergi perang. Jadi cumanya padan dengan RM1 lah kan. Tak boleh lah RM1 kita nak kata satu harga roket kan. Maksudnya kepayahan tu. Tapi kalau RM1 tu memang hak tu je dia ada, mungkin nilai dia lebih besar daripada jutawan yang ada 10 juta dalam akaun bagi 10,000. Jadi itu semua tu ditentukan pada Allah, sisi Allah tu, pada seberapa berat usaha yang kita keluar. Jadi nak pergi perang, nak pergi bawa serah nyawa kita kat sana tu, rasa-rasa Allah kat sini je lah kot berani sembang Ustaz lah. Kat sini anjing digan pun lari. Ini kena digan dengan peluru. Allah Akbar. Baru anjing baru menyalak depan pagar tu ikat rantai. Kan, takut dah. Kan, jadi kita nak pergi perang tu belum tentu cukup keberanian lagi. Dalam keadaan kita ni sayang pula dengan rumah kita, anak bini kita, kereta kita kan. Baru beli kereta pula Ustaz, tiba-tiba orang panggil perang. Pakai tak pi dah Ustaz. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pun hantarlah duit. Jadi hantar duit tu dengan harapan kita dapat dah sikit pahala jihad di sana. Tapi dalam keadaan yang macam tu, jangan kita lupa pada saudara-saudara sekeliling kita, tanggungjawab keutamaan yang kita kena buat. Sebabnya apa-apa pun yang wajib mendahului yang sunat. Yang tu kita kena pegang. Macam ada orang dia pulun sembahyang sunat, bangun tahajud setiap malam, subuh pukul 10 pagi. Dah Ustaz? Kan? Dia pulun tahajud, tak berhenti, non-stop. Lagi setengah jam nak masuk subuh, dia pun lena Ustaz, jaga-jaga pukul 11 pagi. Baru buat sembahyang subuh. Tu tak kena. Kan? Maksudnya dia kena buat apa? Dia kena lena pagi tu, makit sembahyang subuh tu. Jadi macam mana pun, wajib tu dulu. Baru mayat sunat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dah sampai kepada pusingan yang terakhir Ustaz. Lega Ustaz Syafiq tadi. Ustaz Alim dia tak dapat mic. Itulah, tidak 6 soalan tu. Naya nak jawab semua. Daya semua. Tapi ala kulihal kita doakanlah supaya Ustaz Alim dipermudahkan segala urusan. Ada urusan yang dia menyebabkan dia tak di-join kita malam mungkin ada apa-apa masalah. Jadi insya-Allah lah kita doakan supaya Allah bagi kemudahan urusan pada Ustaz Alim insya-Allah. Baik, jadi Ustaz, sebelum kita masuk pada pusingan terakhir, sebagai kesimpulan, saya nak ambil peluang sikit Ustaz, nak iklan sikit. Boleh ke tak? Boleh, sila. Iklan produk Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat depan ni. Seskom niaga. Itulah. Tapi dia pun cukup marah Ustaz. Sekolah-sekolah tahfiz ke pusat pengajian berniaga ni, dia pun tak berkenan. Dia berkata kami cari duit. Yalah, cari duit lah, takkan cari batu pula nak hidup. Boleh. Kita sentiasa menyokong orang-orang yang berniaga, apa saja kita sokong insya-Allah. Insya-Allah. Baik, jadi kalau tengok dekat depan ni, kau nampak ni adalah Miftahul Jannah Cafe. Kopi ni adalah kopi herba. Dia kopi ni kita buat di kilang orang Melayu kita sendiri. Jadi merupakan produk untuk Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Jadi dalam ni kalau tengok dia ada herba 7 campuran herba. Kalau tak salah saya lah.
Dia tulis kat sini, dia ada mengkudu, halia, mahkota dewa, misai kucing, tongkat ali, ubi jaga, kopi arabica, coklat. Jadi kopi ni dia tak rasa kopi. Kalau kata minum kopi, selalu kita rasa sakit tekak. Lepas tu kalau kita buat yang kecil, dia bau kopi kuat kan. Itu sebab dia punya campuran chemical dalam kopi tu agak tinggi. Sebab tu kalau tengok 3 in 1, dekat kedai murah je, tak mahal. Sebab dia bukan pakai kopi ori. Cuma hak ni kita pakai kopi yang biji kopi tu betul. Lepas tu kita campur dengan herba. Dan setakat ni alhamdulillah mak mentua saya sendiri, dia ada masalah kencing manis. Dia minum 3 hari kencing manis dia turun. Pasal dia ada ubi jaga. Dalam ni kita ada herba ubi jaga. Herba ubi jaga ni dia cepat. Dia memang cepat turun kalau kencing manis. Dan darah tinggi pun sama, dia turun cepat. Jadi ni testimoni keluarga saya sendirilah. Nak bagi testimoni orang, apa lagi orang kata kita mereka kan. Kita bagi keluarga kita sendiri. Dan bukan mak mentua saya je. Mak kandung saya sendiri pun sama. Dia ada kencing manis. Lepas minum ni dia badan dia jadi segar. Dan saya sendiri pula Ustaz selalu badan letih-letih lesu. Dia jadi angin banyak dalam badan. Mula-mula saya minum kopi ni dulu, dia kira nak keluar angin lah dalam badan. Tapi dia tak kentut lah, dia keluar angin kat atas. Kalau kentut, nayang Ustaz, marah orang keliling. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mungkin sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti live pada malam ni, dan Ustaz sendiri pun insyaAllah boleh try Ustaz kopi ni. Boleh insyaAllah. Nanti insyaAllah. Saya bank in nak start post main. InsyaAllah. Terima kasih support Ustaz. Kita boleh pakat cuba seorang satu dulu. Harga dia RM29.9 sekotak. Tapi untuk malam ni kita bagi promosi. Sekotak RM25. Kan? Dia untuk harga promosi lah. Untuk malam ni je. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak nanti boleh hubungi nombor Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Dan boleh bagi alamat kita post. Sebab PKPD ni kita tak boleh nak keluar hantar sendiri. Jadi kita suruh postman hantar. Daripada LSM SAK. Baik, jadi itu semua sikit lah promosi untuk produk Miftahul Jannah. Jadi sumbangan tuan-tuan beli produk kita ni menjadi asbab juga untuk kita meneruskan pengajian-pengajian yang ada di Miftahul Jannah. Kita buat pengajian di sini semua percuma. Kita tak ambil apa-apa yuran langsung. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk kepada pusingan yang terakhir, penutup. Jadi sekejap minta Ustaz Syafiq tutup lah. Ni saya serah habis ni. Biar Ustaz Syafiq perhabis terus senang. Boleh tak Nah? Boleh insyaAllah. InsyaAllah Nah. Tengok masing-masing PKP duduk rumah ni dia mengantuk awal Ustaz. Betul. Saya pun dah 13 kali menguap dah ni. Itulah. Saya time Ustaz cakap saya duduk tahan menguap. Elok tu. Jadi pas soal sikit. Pas soal sikit. Baik. Jadi insyaAllah untuk penutup ni Ustaz, nak minta Ustaz bagi sikit kesimpulan daripada tajuk kita malam ni, dan sedikit apa-apa sajalah nasihat, saranan yang boleh Ustaz bagi pada diri saya dan juga kepada semua yang mengikuti live pada malam ni. Mudah-mudahan ada sikit kebaikan yang dapat kita ambil bersama-sama, dan insyaAllah mudah-mudahan jadi asbab kebaikan bagi kita bersama, dan insyaAllah. Baik, dipersilakan Ustaz. Baik, saya nak tutup dengan satu perumpamaan yang diberi oleh Syekh Muhammad Ali Hassan An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Katanya ada satu pemimpin negara, satu pemimpin kawasan yang sangat berjasa pada kampung dia. Bila dia mati, maka orang kampung situ pakat-pakat mereka buat macam monumen yang besar dekat dia. Monumen tu mereka buat dekat tengah-tengah bandar dengan di ibu negeri tu, dan di tengah-tengah tu bawah tu ada ayak apa macam kolam kecil kat tengah tu. Kawasan tu kawasan yang hidup lah kita kata. Ada orang jual belon, ada orang jual cikelat getah, ada macam lah kawasan tu budak-budak suka ronda petang-petang, orang suka main ramai. Dan ada patung yang besar, patung pemimpin, bekas pemimpin negara tu yang banyak berjasa pada negeri tu. Maka apa yang dilihat adalah ada beberapa ekor merpati yang duduk. Dia tinggi, jadi merpati duduk atas kepala dia, duduk atas telinga dia, duduk atas hidung dia, duduk atas bahu dia. Yalah, merpati ni dia bukan tahu pergi tandas pakai tandas awam ke tu. Dia nak berak, dia berak atas tu. Di muka dia ada, di pipi dia ada, di kepala dia. Mata-mata najis. Burung tadi tu, dia tengok bawah tu ada seorang budak yang sedang makan popcorn, budak kecil. Baru umur lah 6 tahun, darjah 1 tu.
Burung tu daripada atas dia terbang, dia turun main laju, dia main kat budak umur 6 tahun tu dengan mak dia, dengan bapak dia, dengan adik dia dalam buai tu. Dia main nak ambil popcorn kat tangan. Budak ni nampak, budak ni pusing ke belakang, cover popcorn dia tu, tak bagi burung tu ambil. Burung tu terbang, dia burung tu naik balik atas tu. Kata Syekh Ali Hasan Ali Nadwi, kata dia apa perumpamaan yang kita boleh ambil? Patung yang besar, yang tinggi, burung tu tak takut, burung tu berak atas patung tu. Tapi budak kecil umur 6 tahun, budak dia tak boleh nak ambil makanan yang ada dekat dia. Beza antara dua ikon ni adalah roh atau nyawa. Walaupun patung tu besar, tapi dia tak bernyawa. Budak kecil tu walaupun dia umur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tapi dia bernyawa, dia ada interaksi, dia orang nak buat dia boleh tarik balik. Dalam sedikit saya nak respon isu berkaitan dengan Palestin, terutama apa yang berlaku sekarang ni dalam dunia ni adalah kerana kita tengok umat Islam hari ni dah jadi, walaupun ramai, walaupun banyak jumlah kita yang ada, tetapi kita ni hampir-hampir jadi macam monumen yang besar yang tak ada nyawa di dalam jiwa umat Islam hari ni. Tengoklah bagaimana pemimpin-pemimpin Arab yang ada di sekeliling tu, sampai hari ni beberapa negara yang kita harapkan untuk bagi satu statement yang kasar dan tegas, masih lagi tak memberi sebarang respon. Walaupun ada negara-negara yang memberikan bantuan kewangan secara rahsia, termasuk Qatarnya, termasuk Kuwaitnya, Lubnan dan sebagainya, tapi kita mengharapkan ada suara-suara yang besar lagi, seolah-olah umat Islam ramai tapi patung. Orang bukan Islam yang ada di luar sana tu, dia jadi macam bernyawa. Sebab apa dia bernyawa? Dia menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Yahudi, Allah cerita dalam Al-Quran, mereka ni penakut. Betul mereka penakut. Watak mereka sama macam Quran. Allah kata mereka ni kaki murung. Betul mereka ni kaki murung. Nabi pun mereka bunuh. Tambah orang Palestin. Betul mereka bunuh. Maksudnya watak mereka dalam Quran sama macam watak mereka di luar. Tapi watak kita dalam Quran tak sama dengan watak di luar. Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hampa semua member, tapi kita tak jadi member. Macam Ustaz cerita tadi, Allah suruh kita sembahyang jarak. Sebab hati kita jauh. Nampak ya mulut kita rapat dengan orang. Allah cerita dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadanhu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebut nama Allah, ada kegentaran di hati. Berapa ramai yang ada benda ni. Benda ni dah hilang dah daripada jiwa dan umat Islam. Maka hari ni sebagai kesimpulan boleh kita buat hari ni, mari kita perkasakan amal-amal kita. Apa yang kita tahu kita buatlah. Quran kita tahu kita buat, zikrullah kita tahu, selawat kita tahu. Yang inilah penting, belajar-belajar. Kita tak kata dajal nak main apa semua tak. Kalau main, kita tahu macam mana nak interaksi dengan amal soleh kita. Vaksin kita ambil macam biasa, yakin asbab tu boleh bagi faedah pada kita. Kita katakan memberi asbab, Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan. Tapi dalam masa yang sama kita letak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan amal-amal soleh kita untuk hilangkan COVID kita. Dan dalam masa yang sama, saudara-saudara kita di Palestin tu, kita sama-sama doa pada mereka dan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kemenangan dan memelihara rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang suci itu, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Itu saja Ustaz yang boleh kita kongsikan sebagai sebagai penutup lah. Outro, bukan intro. Kalau nasyid ada intro tu, outro. Kita pada malam insya-Allah. Dulu kami nasyid lah outro dah Ustaz. Tandingan nasyid tu. Dia ada intro, ada outro. Mantap lah dulu. Bila Ustaz dapat single pula ni? Lama tak dengar single Ustaz ni. Allah. Ada itu bincang dengan Long tu, tapi PKP, PKPB, PKPP, PKPP tak fikir-fikir. Tak tahulah. tak tahu nak fikir lah. Tak tahu nak fikir lah. Tapi dua yang awal tu saya selalu dengar juga tu. Bagus juga tu. Oh, Alhamdulillah. Tak sangka tumpang bangga ada kawan artis. Allah. Dia tak cukup artis lagi. Dia duty artis tu Ustaz Jafri tu. Ketik nama dia sikit benda ni. InsyaAllah. Itu malam ni mantap lah tu. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Jazak atas ucapan, atas nasihat semua. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita ni Allah kurniakan taufik untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Jadi saya mungkin nak tambah sikit yang Ustaz Syafiq sebut menutup tadi tu. Berapa banyak
perangai orang Yahudi yang Allah sebut dalam Quran, macam tu perangai mereka dalam Quran, macam tu lah tak luar. Adapun kita orang Islam hari ni hak Tuhan sebut dalam Quran macam lain, orang beriman. Tapi hak duduk kat luar ni macam lain. Jadi kita risau kebarangkalian. Kenapa tak sama macam benda sifat dalam Quran tu? Boleh jadi selama ni kita duk perasan kita ni orang beriman. Rupa-rupanya di sisi Allah, kita ni tak duduk dalam golongan orang beriman pun. Kerana Allahumma salli ala Muhammad, kata guru saya, bila mana kita buat ibadah, kita menjalani kehidupan sebagai mukmin, akan tetapi ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang beribadah dan orang mukmin itu tidak dikurniakan kepada kita, dikhawatiri kalau kita tak masuk ke dalam kelompok tu. Macam Allah sebut, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang menjauhkan kita daripada perkara keji dan mungkar. Maksudnya bukan tak buat dosa, tapi dalam keadaan bukan sengaja. Kita hari ni buat dosa, bukan Ustaz, noh, sengaja. Tahu rokok haram, tahu haram tu, tapi isap tak? Isap juga. Pasal apa? Buat macam mana kami ni insan lemah. Ayat jadi, sedap tu. Ayat nak bagi rasa selamat kan. Jadi maksudnya bukan lagi dah sengaja. Jadi sebab tu kata guru saya, bila mana tak dikurniakan ganjaran kebaikan kepada diri kita atas ibadah yang kita buat, kita khawatir hak kita buat tu Allah tak pandang. Na'udzubillah min zalik. Hak tu yang menjadi ketakutan sebenarnya. Orang beriman bila dibacakan ayat makin bertambah keimanan, maksud diberi peringatan makin bertambah, yang Ustaz sebut tadi tu kan, Ustaz baca tadi tu. Wa iza tuliyat ayatun zadatum imanan kan, bila mana dibacakan Al-Quran, diberikan peringatan, bertambah rasa keimanan dalam hati tu. Jadi duk dengar nasihat hari-hari, ngaji hari-hari, kuliah online Ustaz, Allah merata lah ni noh. Tapi keimanan tu alim lebih lah, sampai boleh kata kat mufti punya alim sungguh lah. Ngaji kat mana? Facebook kan. Tapi boleh hentam habis tutup guru, bubuh habis semua kan. Nanti pula qasidah syirik lah, pelik-pelik semua orang lah. Allah Akbar. Jadi tak bertambah iman. Itu kita takut tu. Itu yang kata guru saya, berhati-hati. Kerana itulah ujian untuk umat akhir zaman. Dia merasakan dirinya dekat dengan Allah, sedangkan diri dia makin jauh. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita risau. Jadi insyaAllah cukup untuk sekadar tu malam ni. Saya mau cerita je, bukan ceramah. Tak apa, bantu-bantu Ustaz. Dia pasal nak tolong kabur Ustaz Syafi kalau Ustaz Alim ada itu, saya dah selesai lah. Elok juga. Baik, jadi insyaAllah mudah-mudahan ada sikit kebaikan dapat kita ambil sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT redha akan pertemuan kita pada malam ni. Jadi sebagai perakhiran Ustaz, nak minta Ustaz Syafi tolong baca doa dan kemudian kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul insyaAllah Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah, dosa seluruh ibu, kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Baiklah anak dan zuriat kami adalah anak yang zuriat dan zuriat yang penyejuk mata kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, peliharalah kami, pelihara negeri kami, pelihara negara kami dan seluruh negara umat Islam dan seluruh dunia secara umumnya daripada wabak, daripada penyakit, daripada bencana dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, andai sekiranya wabak penyakit COVID ini datang disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah, malam ini kami memohon tangan keampunan untuk meminta ampun pada kamu, ya Allah. Kau putuskanlah rantaian pada kami, ya Allah. Jumlah pesakit yang sedang disakiti dan dijangkiti ini semakin lama semakin banyak di negara kami, ya Allah. Memudahkanlah urusan kami, ya Allah. Berilah kekuatan dan kau berilah ketabahan pada frontliners kami, ya Allah. Doktor, nurse dan semua yang terlibat dengan petugas-petugas kesihatan dan keselamatan, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, saudara-saudara kami di Palestin diuji, ya Allah. Kau berilah kemuliaan pada mereka, ya Allah. Keselamatan pada mereka, ya Allah. Kau peliharalah negeri dan bumi yang suci, dan Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau pelihara seluruh dunia ini daripada musibah, wabak dan bencana, ya Allah.
Kau satukanlah hati-hati kami ya Allah. Kau bagilah kasih sayang di kalangan umat Islam ini ya Allah. Kau angkatlah wabak penyakit dan dosa di kalangan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, baiklah kami dapat masuk syurga dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbana alaihi atina fid wasallam. dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أشهد إلا أن لا أنت إله إلا أنت أستغفرك نستغفرك ونتوب إليك. ولا أصلي في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terserah balik pada Abang